Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih memilih kita untuk sama-sama berkumpul pada malam ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Jadi bab yang kita bahaskan ialah bab puasa bagi meraihkan Ramadan yang bakal tiba tak lama lagi insya-Allah. Jadi pada dua sesi yang lepas kita telah selesai membincangkan tentang syarat wajib puasa, kemudian bagaimana tersabitnya Ramadan. Di samping itu juga kita telah selesai membincangkan tentang individu-individu yang diharuskan berbuka puasa dan hukum hakam berkait dengan fidyah ataupun qada puasa. Hari ini kita masuk pada katanya Allahumma salli ala Muhammad wa syurutus shaum atau wa syaratus shaum. Boleh? Kita bacalah sampai pukul 10, 5 minit gitu. Nah. Bismillah. Wa syaratus shaum, dan syarat puasa. Syarat yang dimaksudkan sini ialah rukun puasa dan rukun puasa. Sama ada puasa itu sunat ataupun wajib, maka dua. An-niyatu wal imsaku anil mufattirat. Pertama kena niat. Yang kedua ialah kena menahan diri daripada setiap perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar sehingga ke maghrib. Boleh? Itu dua rukun puasa. Fayanwi, maka Syekh sebut dan bincangkan tentang niat dulu. Fayanwi likulli yaumin, dan kita kena niat setiap hari. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Kemudian tengok pula puasa itu fardu atau sunat. Fa in kana fardha wajaba ta'yinuhu wa tabyituhu min al-lail. Kalau puasa itu puasa fardu, maka di samping kita kena niat setiap hari, niat itu sendiri kita kena letak pada waktu malam, tabyitun niyah. Jadi esok 1 Ramadan, malam ni niat dah. Faham tak? Kena niat pada waktu malam. Malam ni maknanya start daripada maghrib sampai ke sebelum subuh. Boleh? Faham tu? Kita boleh niat walaupun kita sedang minum air. Contoh sekarang ni saya minum air. Tak. Waktu tu saya niat dalam hati sahaja ke puasa Ramadan. Molek-molek ada sah. Dan setelah saya niat tu, ataupun setelah seseorang tu niat, tak, kemudian dia melakukan, contohnya dia niat pukul 8 malam, pukul 10 malam tu dia makan pula nasi ataupun cakwe tiaw. Tak. Ataupun dia bersetubuh dengan isteri dia. Ataupun dia tidur. Adakah niat tu perlu diperbaharui selepas bersetubuh, selepas makan, selepas bangun daripada tidur? Jawapannya tidak. Niat tu dah okey, dah good, dah bagus. Tak perlu kita ulang balik niat tu. Naam. Saya sebut sini fa in kana fardha wajaba ta'yinuhu wa tabyitu min al-lail. Jadi kena niat setiap hari, dan kalau puasa tu fardu kena niat pada waktu malam. Okey, kenapa kena niat pada waktu, kenapa kena niat setiap hari? Ini saya tambahlah. Dalam mazhab Syafi'i kena niat setiap hari, kena niat sebulan terus. Kerana setiap Ramadan, hari Ramadan yang kita kerjakan itu ialah satu ibadat yang berlainan antara satu dengan yang lain. Contoh kita puasa 30 hari. 30 hari.
Tak. Bermakna kita telah buat 30 ibadat. Maka bila 30 ibadat Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu perlu pada niat. Jadi hari pertama satu ibadat perlu pada niat. Hari kedua ibadat kedua perlu pada niat. Hari ketiga ibadat ketiga perlu kepada niat. Faham tu? Okay, apa pula dalil? Apa pula dalil 30 hari itu dianggap sebagai 30 ibadat. Bukan satu ibadat je puasa gitu je. Satu ibadat puasa. Tapi dianggap sebagai 30 kali ibadat. Dalil ni ialah, anda kata kalau kita batal. Contoh, kita batal puasa pada 21 hari bulan. Sengaja makan ke ataupun buka sebab uzur. Maka yang batal hanyalah hari ke-21 semata-mata. Tak. 20 hari yang lepas tu sah. Tidak terkesan. Tidak menjadi batal sebab terbatalnya hari ke-21. Itu dalil 20 hari yang lepas tu ibadat yang berbeza. Hari ni ibadat hari ni, batal hari ni, batal hari ni. Hak lepas tu telah sah. Boleh? Jadi disebabkan setiap hari tu ibadat yang berbeza, maka setiap hari tu perlu pada niat. Berbeza dengan sembahyang. Saya sok terang dah ni. Tapi jemaah lain maka diulang balik lah. Sembahyang zuhur 4 rakaat. 4 rakaat tu walaupun 4 rakaat tu 1, 2, 3, 4. Tak, tapi dianggap sebagai satu. Apa dalil dianggap sebagai satu? Contoh rakaat ketiga kita kentut, rakaat keempat kita kentut. Berapa rakaat yang batal? Semua sekali. Daripada awal. Tak? Jadi 4 kali bangun tu 4 kali 4 rakaat. Tapi dianggap sebagai satu solat. Oleh yang demikian kita perlu kepada satu niat sahaja. Pada awal-awal sembahyang sahaja kita niat. Kita tak perlu niat pada setiap rakaat. Boleh? Jadi itu dalil dalam mazhab Syafi'i, dalilnya agak kuat. Nah. Kuatlah, bukan agak kuat sungguh dalilnya. Okey, kemudian bila masuk saja bab niat ni dibincangkan juga dan didatangkan juga oleh ulama Syafi'iyah tentang niat sebulan. Jadi sunat dalam mazhab Syafi'i pun niat sebulan. Pada malam pertama niat puasa sebulan mengikut pandangan mazhab Maliki. Faedahnya kalau kita terlupa niat pada hari tertentu, contoh 10 Ramadan, maka siang tu sah di sisi mazhab Maliki dan tak perlu qada. Semua sunat qada bagi meraihkan mazhab Syafi'i yang mengatakan puasa itu batal. Betul? Kalau lupa juga niat ikut mazhab Maliki, kita ada satu jalan keluar lagi iaitu niat ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membenarkan niat pada siang hari sebelum zuhur walaupun puasa itu puasa wajib. Boleh? Jadi kalau mazhab Syafi'i pun terlupa kamu nak niat, kalau mazhab Maliki pun kamu lupa, niatlah ikut mazhab Hanafi. Taklid pandangan mazhab Hanafi, insya-Allah puasa itu sah dan tak perlu qada. Nah, perkara ni disebut oleh ulama Syafi'iyah sendirilah. Bukan saya saja-saja nak mari pandangan mazhab lain. Nah. Jadi saya sebut sini fa in kana fardha, kalau puasa itu fardu, kena ta'yin dan kena tabi'id. Tabi'id kita dah terang. Apa makna ta'yin? Ta'yin ni tentukan. Tak. Aku puasa apa? Ramadan tu. Tu ta'yin. Kena tentukan Ramadan. Aku puasa nazar sebab wajib. Aku puasa qada. Jadi kena tentukan tu. Aku puasa qada ke nazar ke Ramadan betul ke? Kena tentukan. Jadi kesimpulan dia untuk puasa fardu ni, dua benda kita kena hadir ke dalam hati kita ketika mana kita niat. Yang pertama ialah qasad. Kamu nak buat apa? Puasa ke haji? Puasa. Sahaja aku puasa. Puasa apa yang kamu nak buat? Ramadan. Maka aku puasa Ramadan. Semudah itu je niat ni. Faham tak? Aku puasa Ramadan, maka esok tu boleh puasa. Sah je, tidak ada sebarang masalah. Ya Allah. Okey, wa akmaluhu, dan paling molek, paling sempurna ialah ayanwi ya shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seseorang tu berniat puasa esok hari bagi mengerjakan, menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Selain daripada dua benda tu, qasdul fi'l dan juga ta'yin, semua tu sunat. Kita sebut puasa esok hari itu sunat, esok hari. Bagi menunaikan farduan Ramadan, itu sunat. Tahun ini itu sunat. Kerana Allah Ta'ala itu sunat. Yang wajib, aku puasa Ramadan. Itu sahaja yang perlu kita hadirkan dalam hati kita ketika mana kita berniat. Boleh? Ya Allah. Walau akhbarahu birru'yah laylatal syakki man yasiqu bih mimman la yaqbaluhu al-hakimu min niswatin wa abidin wa sibyanin
fanawa bina'an ala dhalika fakana minhu sahha. Kalau seseorang tu dikhabarkan tentang penampakan anak bulan pada malam asyak, malam Lailatul Syak, malam Syak. Ingat lagi tak? Malam Syak. Esok 30 Syakban, malam ni. Tak, malam ni. Kita panggil Lailatul Syak. Itu pun dengan syarat malam ni orang duduk kesembang nampak anak bulan. Tapi seekor abuk pun tak ada buat penyaksian depan qadhi. Ataupun ada buat penyaksian depan qadhi tapi penyaksian mereka ditolak sebab dia tu perempuan, hamba dan sebagainya. Jadi malam ni, malam 30 Syakban, esok siang 30 Syakban, maka malam ni dipanggil sebagai Lailatul Syak. Jadi malam ni mari Zaid. Zaid ni orang yang kita percaya dia. Faham tak? Zaid ni orang yang kita percaya. Orang yang siqah dan kita percaya. Dia beritahu dia nampak anak bulan. Kita pun anggap, dia dah. Aku kenal dengan Zaid. Dia negatif falak. Jadi tak kacik buah. Tak kacik apa nama. Tipu lah. Cuma je si Zaid ni. Memanglah. Memanglah. Dia letih dia gini. Dia bolok-bolok sikit. Mimman la yaqbaluhu al-hakimu min niswatin wa abidin wa sibyan. Zaid tu ialah individu yang tidak diterima penyaksiannya oleh hakim, oleh pemerintah. Sebab apa? Dia perempuan, dia hamba ataupun dia budak kecil. Dia bukan ada syahadah lah. Tak, bukan adil pada sudut menyaksikan, pada sudut penyaksian. Jadi kita bila dengar cakap Zaid, Zaid ni kita percaya dan kita tahu dia negatif falak, kita pun percaya yang dia nampak anak bulan malam ni. Bila kita percaya dia nampak anak bulan Ramadan malam ini, makanya esok tu puasa lah. Esok tu 1 Ramadan. Boleh? Maka fanawa, kita pun niat. Binaan ala dhalik. Kita niat atas dasar kita percaya dia. Fakana minhu. Esok tu, tak, rupa-rupanya Ramadan sungguh sah. Puasa kita sah. Faham tak? Sebab puasa kita beriktimat di atas sesuatu. Bersandar kepada sesuatu, iaitu ilmu seorang yang kita percaya dia. Zaid tadi tu. Walaupun penyaksian dia ditolak oleh hakim sebab dia, contoh dia hamba ke, dia budak kecil ke. Boleh? Tu dia. Tu dia. Ngatuk mata weh. Mana tengok sikit bawah tu. Okey, terus. Bismillah. Wa inna wahu min ghairi ikhbari ahadin. Fakana minhu lam yasihha sawa'un jazaman niyyata aw taraddada faqala in kana ghadan min Ramadan fa ana sha'imun wa illa fa muftirun. Kalau dia berpuasa, contoh, saya niat puasa Ramadan esok hari. Tapi atas dasar apa? Tak ada sebarang sandaran. Tidak ada sebarang sandaran. Tak ada orang pun beritahu kepada saya dia nampak anak bulan. Tak. Sehingga saya percaya dia. Sehingga saya niat esok. Tak ada orang saya kabut beritahu saya. Tak. Jadi saya pun niat. Walaupun tidak ada istinad, berpegang di atas apa-apa dalil atau apa-apa hujah yang esok tu Ramadan. Saya niat. Masuk pagi hari esok, contoh dalam pukul 9 pagi tu, dimaklumkan rupanya esok ni memang 1 Ramadan sungguh. Kita sebut lam yasihha. Puasa saya tidak sah. Puasa saya tidak sah. Sawa'un jazaman niyah, sama ada saya ni niat secara jazam, saya ada putus. Aku puasa Ramadan esok. 100%. Yakin. Atau taraddad, ataupun saya taraddud. Sya'wah sangka. Maka saya sebut, in kana ghadan min Ramadan, fa ana sha'im wa illa fa muftir. Kalau esok ni Ramadan, maka aku puasa esok hari. Kalau tidak, maka aku tak berpuasa. Jadi sama ada saya jazam niat ataupun tak jazam niat, maka apa yang terjadi, tidak sah puasa saya. Sebab apa tidak sah puasa saya? Sebab tidak berpegang dan tidak bersandarkan kepada sebarang hujah, sebarang dalil. Hak mula-mula tak ada sah. Sebab saya pegang kata Zaid. Yang Zaid tu saya percaya. Zaid tu reti falak. Saya tahu dia tak lebong aku. Cuma dia tu ditolak penyaksian dia depan qadhi. Dia tu budak kecil. Tapi kita percaya dia, maka kita wajib
kita percaya dia, maka kita wajib berpuasa dah kalau tengok dalam kitab lain. Dan kalau betul esok tu Ramadan sungguh, memang sah puasa kita. Tapi kalau kita tak ada istinad, tak ada berpegang apa-apa hujah, kemudian kita niat puasa, tidak sah. Terus, walau qala lailatas salasina min ramadana in kana ghadan min ramadana fa ana sa'imun wa illa fa muftirun fa kana min ramadan sahha wa yasihhu an-naflu. Kalau seseorang tu berkata pada malam 30, ini macam ada tinggal ni. Ya, betul dah, betul dah. Walau qala lailatul salasin, kalau seseorang tu berniat pada malam 30 Ramadan. Ni malam 30 Ramadan ni. Esok sama ada 30 Ramadan sungguh siang tu ataupun esok 1 Syawal. Malam ni, sekarang ni kita niat, kalau esok Ramadan sungguh aku berpuasa. Kalau esok 1 Syawal aku buka raya. Tak, tiba-tiba esok Ramadan sungguh, maka sah puasa kita. Sekalipun kita gantung niat. Sekalipun kita gantung niat. Sebab apa? Sebab kat sini al-aslu baqa'u Ramadan. Asalnya Ramadan tu masih ada. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 30 Ramadan. Jadi 30 Ramadan tu tak demi ikut yang sebelum. Demi ikut yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 29 tu. Jadi al-aslu baqa'u Ramadan. Jadi bila kita taklid niat sekalipun pada malam 30 Ramadan tu, kalau esok Ramadan sungguh aku puasa, kalau tak aku tak berpuasa, kebetulan esok tu Ramadan sungguh, puasa masih sah. Berbeza hak tadi. Sya'ban tadi. Malam ni 30 Sya'ban. Malam ni 30 Sya'ban. Tak. Dan kita tidak ada sebarang dalil untuk kita puasa esok. Kemudian kita sebut kalau esok tu 1 Ramadan aku puasa. Tapi kalau esok 30 Sya'ban aku tak puasa. Tak. Tiba-tiba esok 1 Ramadan. Tiba-tiba esok 1 Ramadan. Puasa kita tidak sah. Sebab apa? Al-aslu baqa'u Sya'ban. Asalnya ialah Sya'ban. Boleh? Tak boleh terangguk je. Faham Ustaz? InsyaAllah diberkati, insyaAllah. Tak faham tanya lepas ni, lepas habis. Alah. InsyaAllah. Wa yasihu an-naflu biniyati mutallaqah. Mutlaqah. Dan sah puasa sunat dengan niat yang mutlaqah. Mutlaqah ni tak ditakyinkan. Contoh kita nak puasa hari Isnin. Kita niat sahaja aku puasa, gitu je. Memadai. Betul? Dan sebenarnya tak wajib tabyid pun. Sebab tu saya sebut qabla zawal. Dan sah puasa sunat dengan niat yang mutlaqah, mana tak ada tentukan puasa tu puasa apa. Yang penting niat tu sebelum zuhur. Jadi untuk puasa sunat kita boleh niat pada waktu malam dan pagi pun boleh. Tapi sebelum daripada zuhur. Dan dengan syarat lain, jangan buat perkara yang membatalkan puasa dulu sebelum kita berniat. Tak. Kalau ada bahan dah nasi kerabu, tak. Dengan air muda sedap sikit. Teh ais. Pagi hari teh ais. Maka ketika itu, lepas sendawa tu awak niat tak boleh lah. Ataupun dah jimuk bini dah bagi tu. Lepas tu nak niat puasa hari tu tak boleh. Jadi nak niat sebelum zuhur boleh. Tapi dengan syarat jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sebelum berniat. Boleh? Faham tak? Jadi untuk puasa sunat, niat tu tidak wajib kita takyinkan. Cuma dalam kitab lain sebut yang muktamad sebenarnya kalau puasa itu puasa yang muakkad, yang ada waktu, contoh puasa hari Arafah, puasa hari Ashura, maka kita kena takyinkan juga. Contoh esok hari Arafah 9 Zulhijjah, kita niat aku puasa hari Arafah. Esok hari Ashura 10 Muharram, aku puasa hari Ashura. Tasu'a 9 Muharram, aku puasa 9 Tasu'a, makna hari Tasu'a. Itu yang muktamad dah. Anak kuliah masih ada khilaf lah kat situ. Seterusnya, wa in akala. Ini masuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau terjemahan tu saya buat atau nampak tak comel lah, tapi saya nak bagi mudah faham. Saya buat perenggan.
supaya mudah nampak, mudah faham. Wa in akala, kalau seseorang tu makan. Jawapan dia bawah sekali, hujung sekali. Apa jawapannya? Jawapannya ialah batal puasa. Boleh? Jawapannya ialah batal puasa. Jadi perkara-perkara yang kita nak sebut ni, banyak ni, panjang. Semua tu membatalkan puasa dengan syarat dia sedar. Hari tu memang Ramadan. Dia sedar yang sekarang ni sedang Ramadan. Dia tak lupa. Dia sedar sekarang ni siang Ramadan. Lepas tu dia buat perkara-perkara tu, makan, minum. Lepas tu dia tahu hukum tu tak boleh, haram. Kalau dia tak tahu hukum, lepas tu dia makan siang Ramadan, tak tahu hukum haram. Sebab apa tak tahu hukum? Sebab dia jahil yang ma'zur. Jahil yang diuzurkan. Sama ada berpeluk Islam atau jauh daripada ulama'. Dia tak dan belajar. Dia ingatkan makan banyak tak boleh. Makan sikit secawan boleh. Sebab tak dan belajar berpeluk Islam atau jauh daripada ulama'. Maka kita sebut apa? Allahumma salli ala Muhammad, tak batal lagi. Jadi perkara-perkara yang kita nak sebut ni akan membatalkan puasa dengan syarat pertama dia sedar siang tu ialah siang Ramadan. Yang kedua dia tahu hukum haram. Kalau dia tak tahu hukum haram, tengok. Kalau dia tu jahil yang diuzurkan, sekira-kira dia jauh daripada ulama' ataupun baru peluk Islam, tak, maka tak batal juga perbuatan yang dia buat tu. Tapi kalau orang macam kita, keliling kita ulama', ustaz-ustaz yang boleh ngajar, tak tahu juga, itu tak dimaaf, batal puasa. Walaupun kamu bagi alasan kamu tak tahu hukum, batal puasa. Jimuk dengan bini siang Ramadan, kenapa tak tahu hukum, ustaz? Batal. Sebab apa? Taksir tu kamu. Kamu yang cuai, tak belajar. Benda yang bukan susah. Contoh belajar buat puasa dengan saya ni mungkin 10 kali habis. Nak guna sampai mati, umur 60, 69, 70, guna benda sama. Takkan tak dan belajar. Tak. Kadang-kadang bukan tak dan, tak nak. Walaupun kita tahu barang mahal, hidup susah. Hari ni lah anak-anak muda tak. Tapi takkanlah masa tu tak ada langsung nak pergi masjid, nak pergi belajar. Hari ni ada YouTube apa semua sambil-sambil bawa kereta tu boleh dengar. Jadi tak ada alasan lah hari ni. Terutama orang-orang di Malaysia ni. Ya Allah, wa in akala. Baca. Dan jika seseorang tu makan, walaupun sedikit. Au syariba, ataupun minum, walaupun setitik. Au ista'atta. Ista'atta ni dia masukkan as-sa'ud. Sa'ud ni sejenis serbuk apa tak tahu. Kalau tengok dalam Google tu. Tak, sehingga naik ke atas ni. Dia guna hidung sampai masuk ke atas ni, khayshum. Khayshum ni tempat yang kalau kita sedut air tu rasa pedih sikit. Sampai situ. Au ihtaqana, ataupun dia ihtaqan. Ihtaqan ni maknanya dia masukkan ubat ikut punggung dia. Tak. Ataupun ikut kemaluan depan. Itu ihtaqana. Masukkan ubat dengan alat tertentu lah. Dia ada tak ubat-ubat masuk ikut punggung, masuk ikut depan tu. Au subba fi udhuni fawasala dimarah. Ataupun dituangkan air pada telinga dia. Sehingga air tu sampai ke otak. Masuk ke dalam otak. Makna masuk dalam tempurung otak tu. Au adkhala usbu'an au ghairahu fi duburi. Ataupun dia memasukkan tangan. Ataupun selain daripada tangan lah, kayu ke apa ke dalam dubur dia. Tak, ni semua perkara yang membatalkan puasa. Au kubulaha, ataupun seorang perempuan tu memasukkan tangan ke dalam kemaluan depan dia. Wara'a ma yabdu indal qa'dah. Dia masukkan tangan dia, bukan tangan lah, jari. Masuk tangan berapa besar, jari. Dia masukkan jari dia sehingga sampai ke tempat yang tidak terkelihatan ketika mana dia duduk cangkung. Dia duduk cangkung nak buang air besar. Tak. Jadi bahagian depan tu ada tempat yang terzahir. Yang mana tempat tu wajib dibasuh kalau dia kencing. Belakang tu, kawasan belakang tu kita sebut bahagian batin. Kalau tangan tu dia jolok masuk sampai ke dalam betul, sampai ke tempat yang tak wajib dibasuh ketika mana dia kencing, sehingga sampai ke tempat yang tak kelihatan ketika mana dia duduk cangkung tu, maka ketika itu membatalkan puasa dia. Jadi apa yang kita sebut ni semua perkara yang membatalkan puasa. Makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam hidung sehingga sampai ke khayshum, memasukkan sesuatu ubat dan sebagainya ke dalam punggung atau ke dalam kemaluan depan, menuangkan sesuatu ke telinga sehingga masuk ke otak,
ataupun memasukkan tangan sendiri ke dalam dubur, ataupun perempuan memasukkan tangan dia sehingga sampai ke batin kemaluan faraj. Semua itu perkara yang membatalkan puasa. Aw wasala ila jawfihi syai'un min ta'natin aw dawa, ataupun sampai kepada rongga dia. Jawf tu rongga. Apa makna rongga? Rongga ni tempat yang kosong dan tempat yang kosong. Itu rongga. Dalam mazhab Syafi'i semua lubang kat badan kita ni rongga melainkan mata. Jadi telinga, mulut, hidung semua tu rongga. Kemaluan depan, kemaluan belakang tu rongga. Tak, bukan rongga. Itu bukan rongga silap. Itu manfaz maftuh. Itu lubang yang terbuka. Baca. Awal salat ila jawfi, ataupun sampai kepada jawfnya, rongga. Rongga ni tempat yang kalau kita takdirkan isi dia tak ada, dia jadi kosong. Contoh macam otak tu kan. Dalam tempurung kepala tu ada otak. Kalau kita buang otak tu kan kosong tu. Itu kita sebut sebagai jawf. Ni liang darah ni. Kalau kita buang darah tu dia kosong kan. Tak ada isi lah. Itu panggil jawf. Perut. Usus. Usus tu kalau kita buang tahi, buang makanan dia jadi kosong. Itu panggil jawf. Faham tu? Ni. Halkum ni kan kosong. Tengah ni. Tak ada isi. Mana ada isi halkum ni? Kalau ada isi nak masuk makanan ke mana? Tak sampai ke bawah lah. Tadi ni panggil jawf. Faham tu? Jadi kalau masuk sesuatu ke dalam jawf tadi, min ta'nah, kesan daripada tusukan. Ambil pisau, tusuk diri sendiri. Pisau tu masuk ke dalam usus, masuk dalam perut. Au dawat ataupun ubat. Tak, masuk ke dalam perut. Ketika itu, batal juga puasa dia. Au taqayyak, sengaja muntah. Batal juga puasa. Yang penting, bila dia sengaja muntah tu, muntah sungguh. Walaupun tidak kembali semula apa-apa pun ke dalam perut. Mana dia muntah sungguh. Tak ada dah benda kembali masuk ke dalam. Dia sebut sebab kamu sengaja muntah, batal puasa. Au jama'a, ataupun bersetubuh pada siang bulan Ramadan. Tak. Maka ia juga membatalkan puasa. Boleh? Kemudian saya sebut lagi. Au basyara fi ma dun al-farsh, ataupun basyara. Basyara ni mana apa? Sentuh kulit ke kulit. Ada sentuh kulit isteri dia. Mana kulit ke kulit bertemu kulit dengan kulit. Fa'anzal, kemudian keluar air mani. Maka batal juga puasa dia. Walaupun tak bersyahwat. Boleh? Jadi dengan isteri, kalau kulit ke kulit dan keluar air mani, maka ianya membatalkan puasa walaupun tak bersyahwat. Tapi kalau berlapik, suami isteri itu berlapik, mana tak sentuh kulit ke kulit, kemudian dia guling sana guling sini, tak, ini bukan setubuh ni, guling-guling gitu je, dalam keadaan dua-dua tu berlapik, tak sentuh kulit ke kulit, kemudian keluar air mani, itu tak batal. Jadi syarat nak batal mesti apa? Tanpa berlapik, tanpa hail. Mubasyarah kita panggil dalam bahasa Arab. Kulit ke kulit. Faham tu? Awistamna, ataupun dia onani. Istamna ni sengaja keluarkan air mani. Fa'anzal, dia keluar sungguh air mani tu, maka batal puasa dia. Onani ni jelas sama ada. Onani ni maknanya dia buat satu perkara dengan tujuan nak keluarkan air mani. Dengan apa cara sekalipun. Dia guna tangan dia sendiri, tangan isteri dia, guna patung ataupun dengan fikir. Dia fikir tu, tanya, apa mu mikir? Benda-benda tak elok. Dia pun jawab, aku berfikir benda-benda lucah ini bertujuan untuk keluarkan air mani. Keluar sungguh air mani, batal. Dia melihat. Kita tanya dia, apa tengok benda-benda tak elok ni? Dia jawab, aku tengok benda-benda ini, tujuan aku ialah nak keluarkan air mani, nak bagi puas. Keluar sungguh air mani, batal. Itu semua tu orang panggil onani. Tak istimna. Saya terang tu nak bagi mudah. Nak bagi jelas sungguh. Onani ni bukan guna tangan je tak. Walaupun dengan fikir. Bila ada tujuan nak keluarkan air mani, maka itulah onani.
Malah tadi antara suami isteri tadi kan. Kita sebut kalau berlapik dan keluar air mani tak batal. Tapi kalau dua-dua tu main guling sana, guling sini. Niatnya apa? Niat memang nak keluarkan air mani. Itu istimna tu. Keluar sungguh air mani batal. Kalau ada niat, ada kehendak tu. Tapi kalau tak ada kehendak, tiba-tiba golek keluar air mani. Kalau berlapik tak batal. Kalau tidak berlapik membatalkan puasa. Betul? Kalau tak keluar air mani tak ada masalah lah. Tak batal lah. Cuma pahala tak ada. Au balagha fil madmadah. Ataupun dia mubalagha fil madmadah. Dia kalau sedang berpuasa, makruh kita madmadah dengan mubalaghah. Mana berkomoh. Sungguh gitu. Ataupun masuk ke dalam hidung. Seduk sungguh sampai masuk ke khayshum. Itu makruh. Tapi semata-mata berkomoh, sekadar-sekadar, dan masuk ke dalam hidung, sekadar-sekadar tu tak ada masalah. Tapi kalau seduk sungguh, mubalaghah, melampau-lampau, tiba-tiba termasuk, bukan sengaja masuk. Sengaja masuk itu kufur batal lah. Termasuk tak ke dalam khayshum. Tertelan air. Sebab apa? Kita melampau-lampau berwuduk. Kita melampau-lampau masukkan dalam hidung. Begitu sekali berkomor. Lepas tu masuk air dalam hidung tu sedut sungguh. Maka ketika itu batal puasa dia. Sebab tu saya sebut. Au balagha fil madmadah. Au istinsyaq. Masukkan dalam hidung. Fanazala jawfuh. Atau jawfah. Kemudian air itu masuk ke dalam dia punya batin dia. Jawf dia. Maka ketika itu batal puasanya. Tak? Ulama sebut satu kaedah. Apa-apa perkara yang dilarang oleh syarak, kemudian kita buat. Kemudian termasuk air ke dalam batin, maka batal puasa. Contohnya, satu lain lah ni. Wuduk kali keempat. Basuh kali keempat. Syarak suruh tak? Tak. Malah syarak larang. Buat juga. Tiba-tiba, tengah-tengah komo. Biasa je komo ni, tapi kali keempat. Masuk air dalam hidung. Biasa je tak mubalarah, tak melampau-lampau pun. Tapi termasuk ke dalam. Iaitu kali keempat. Dilarang oleh syarak, maka batal puasa. Tapi kalau perkara tu dituntut oleh syarak. Contoh berkomo. Komo tengah puasa dituntut. Cuma jangan mubalarah, jangan melampau. Sekadar gitu dia. Tertelan. Tak batal. Sebab apa? Sebab asalnya dituntut. Mulut tadi. Ada apa? Muntah kan? Maka mulut bernajis. Dia pun bersihkan. Itu dituntut. Bersungguh-sungguh basuh mulut yang bernajis. Tertelan air, tak batal. Sengaja telan, batal lah. Ya Allah. Au kharaja riquh. Ataupun keluar air liur dia min famihi daripada mulut. Baca dah tu. Au kharaja riquhu min famihi kama idha jarra al-khayta fi famihi inda fatlih. Fanfasala alaihi riqun thumma raddah. Ataupun keluar air liur dia daripada mulut dia. Contohnya apa? Contohnya ialah dia menarik benang masuk dalam mulut. Tak. Ketika mana nak simpulkan benang tu nak masuk dalam apa? Nak masuk ke dalam jarum kan? Jadi orang ambil, lepas tu dia masuk ke dalam jarum kan? Dan ketika itu air liur dia tu terpisah. Ada pada benang. Kira-kira kalau tekan keluar air liur tu. Tak? Tu dia. Kemudian dia masukkan semula dalam mulut dia benang tu. Dan dia telan air liur yang ada pada benang tersebut. Batal puasa dia. Sumaradahu wa bala'a riqah. Maka batal puasa dia. Au bala'a riqahu mutaghayyiran kama idza fatala khaytan fataghayyara bisabghihi. Ataupun dia telan air liur yang berubah. Contohnya apa? Dia ambil benang tadi. Dan benang tu warna dia tu masih belum lekat molek. Jadi dia telan. Nanti habis. Jadi dia telan apa nama tu? Air liur tu bercampur dengan pewarna pada benang. Batal puasa dia. Au kana najisan. Kama idza damiya famuhu fabasaqa hatta safariquhu wa lam yaghsilhu. Begitu kalau apa nama tu? Dia telan air liur yang bernajis. Contoh mulut dia berdarah, gusi berdarah tak contoh. Lepas tu dia ludah. Bila ludah air sekali mulut dia apa? Tak rasa darah dah lah. Tapi dia tak basuh. Bila tak basuh mulut masih bernajis. Tak. Kemudian dia pun telan air liur. Telan batal molek-molek ada. Walaupun tak rasa darah dah.
Sebab apa batal? Sebab mulut kamu masih bernajis. Lagi mana tak basuh dengan air mutlak. Faham tu? Jadi bila kamu telan tu, sebenarnya kamu telan air liur yang bercampur dengan najis, maka batal puasa kamu. Jadi kesimpulan dia, air liur ni boleh kita telan tapi dengan syarat. Syarat dia pertama tak bercampur dengan benda lain walaupun benda suci. Contoh macam tadi bercampur dengan apa? Dakwat, batal puasa. Yang kedua tak bercampur dengan najis. Kalau bercampur dengan najis macam darah tadi, batal. Yang ketiga jangan keluar daripada mulut. Kalau dia keluar daripada mulut macam benang tadi kan, letak lepas tu keluar kan, masuk balik, betul tak batal. Ataupun dia keluarkan lidah dia, letak air liur dekat bibir-bibir ni, dia pun tarik balik. Tarik gitu. Kes apa? Kes dahaga lah. Batal puasa banyak berada. Betul? Jadi mesti air liur tu duduk dalam mulut je. Kalau duduk dalam mulut tu, kalau kita kumpul air liur dalam mulut, lebih kurang ada 2 liter, telan tak batal. Yang penting duduk dalam mulut. Faham tak? Itu mulut lah. Telan. Alhamdulillah, lega. Tak batal puasa. Tapi duduk dalam mulut. Jangan keluar. Jangan keluar daripada mulut dia. Adik. Ya Allah. Tak baik. Sikit. Au ibtala'a nukhamatan au ibtala'a nukhamatan min aqsal fam in qadara ala qat'iha wa majjiha. Ataupun dia telan qahak yang datang daripada hujung mulut. Aqsa ni ab'ad. Ab'adul fam mana? Depan ke belakang? Allah alam, saya rasanya belakang ni. Dalam tu. Dia telan qahak daripada aqsal fam. Lepas tu in qadara ala qat'iha wa majjiha, kalau dia mampu untuk putuskan qahak tu dan buang. Fatarakaha, tapi dia tinggal hatta nazalat, sehinggalah qahak tu sampai ke haduz zahir, ke bahagian yang zahir. Dia ada bahagian batin, ada bahagian zahir. Bahagian zahir ni start dengan makhraj kha dan ke atas. Tu makhraj kha dan ke atas tu bahagian zahir. Kalau makhraj kalau batin, makhraj ha dan ke bawah, itu makhraj batin. Jadi kalau ada liur, ada qahak ke liur ke, qahak lah sini, qahak bukan liur. Liur boleh telan. Qahak hingus. Tak. Yang mampu dia buang, mampu dia putuskan, dia buang, tapi dia tak buang, dia tinggalkan. Kemudian benda tu keluar sehingga haduz zahir. Tak. Haduz zahir mana bahagian lidah ni. Selepas daripada makhraj kha, daripada makhraj kha dan ke atas, ketika itu kalau dia telan juga batal. Boleh? Saya baca sikit simpulan masalah qahak ni. Dalam kitab Fathul Al-Wahhab Al-Malik karya Syekh Taha bin Abdul Hamid bin Muhammad Hamadi, Syekh daripada Ribat Tarim, sekarang berkhidmat di Terengganu ke Melaka ke Kedah. Ada satu madrasah dia berkhidmat kat sana sekarang. Dalam kitab beliau ni, beliau menakalkan daripada risalah guru beliau, iaitu Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Ali Al-Khatib. Dia ada dijual kitab dia. Bincang bab puasa semata. Dia ada 4 perincian sebenarnya. 2 perkara membatalkan puasa, 2 lagi tidak. 2 yang membatalkan puasa itu ialah, pertama, kalau qahak turun daripada kepala. Tak. Kemudian sampai kepada haduz zahir. Haduz zahir ni apa? Makhraj kha dan ke atas. Mana mudahnya keluar kat lidahnya. Kemudian dia gerakkan. Gerakkan. Dia boleh gerakkan. Demai sendiri ke depan. Dan tertelan batal. Sekalipun dia
tak mampu nak buang. Asalnya mampu buang sebab dia boleh kontrol guna mulut. Lepas tu dia main lemah tu tertelan. Tak, kita sebut batal. Jadi yang pertama membatalkan kalau telan qahak, kalau qahak tu sampai di haddul zahir dan dia gerak-gerakkan kemudian tertelan. Tertelan tu sebab dia tak mampu nak buang. Tapi asalnya mampu. Tak, ketika itu batal dia punya puasa. Yang kedua, kalau qahak tergerak sendiri. Bukan dia gerakkan. Qahak tu gelonsur sendirilah bahasa mudah. Dan sampai kepada haddul zahir, sampai ke lidah. Dan dia mampu untuk buang. Mampu untuk ludah. Tapi dia tak ludah, awak don't know, awak tak tahu, akhir sekali tertelan, batal. Boleh? Dua lagi kadang tak membatalkan puasa. Yang pertama, kalau qahak tu gerak sendiri dan kita tak mampu nak buang. Tak mampu nak buang. Itu tak batal lah. Contoh daripada atas ni ke turun bawah, mungkin sampai had zahir tapi nak buang tak lepas. Tertelan itu tak batal. Yang kedua, idza lam tasil, yang kedua bila tak sampai kepada haddul zahir. Contoh daripada otak terus turun ke halkum. Jadi daripada batin ke batin. Itu tak batal. Tak, sekalipun mampu dia kehek balik, tak batal. Bila daripada batin ke batin tak batal. Daripada otak terus sampai ke halkum, tak batal. Dua tu tidak batal puasa. Boleh, itu kesimpulan dia. Baca sikit lagi pun habis. Au tala'al fajru wa huwa mujabi'un, ataupun terbitnya fajar sedangkan waktu tu dia bersetubuh. Tengah bersetubuh orang azan. Tapi dia buat tak tahu, dia teruskan fastadama. Dia teruskan walaupun dia teruskan tu sebentar, sesaat, 2 saat. Lepas dia tahu masuk waktu, ketika itu membatalkan juga puasa. Boleh? Wa huwa fi jami'i dzalik, dan dia dalam semua gambaran yang telah kita sebutkan daripada awal tadi, zakiran, sedar yang dia tu berpuasa, zakiran lis-shaum, aliman bit-tahrim, dan tahu pula hukum, zakirun lis-shaum wa alimun bit-tahrim, dan tahu hukum perkara-perkara tu haram dilaksanakan kalau sedang berpuasa, tapi buat juga, maka batala shaumuh. Pertama batal puasa, wa alaihi qada, kemudian dia kena qada puasa, wa imsaku baqiyatin nahar, dan dia kena imsak baki siang yang ada. Contohlah dia jimuk tu pukul 2 petang. Batal lah. Maka daripada 2 petang sampai ke pukul 7 malam tu, sampai ke maghrib, dia kena tahan diri dia secara wajib daripada setiap perkara yang membatalkan puasa. Boleh? Dia makan pagi hari lagi, pukul 9 pagi tu, mi goreng, contoh. Dia makan sikit je. Tak, kita sebut wajib imsak. Dalam pinggan tu tak boleh sempurnakan. Kamu kena tiru sebiji-sebiji macam orang berpuasa sampai ke maghrib. Tak boleh sempurnakan makan mi, tak boleh minum air, tak boleh bersetubuh, tak boleh buat semua benda sampai ke maghrib. Tiru sebiji-sebiji macam orang berpuasa. Kalau kamu ingkar, kamu dapat dosa yang lain selain daripada dosa berbuka puasa. Sikit lagi, wadhabitul mufattir. Dhabit, ciri-ciri perkara yang membatalkan puasa, pembatal puasa. Usulu ainin, mesti masuknya zat ke dalam badan. Jadi kalau masuk tu sekadar rih, contoh kita duduk bernafas kan, kita hidu dan masukkan udara dalam perut, dalam kita punya paru-paru, tak batal. Tak, ataupun kesan, asar, kita gosok gigi, lepas gosok gigi tu kadang-kadang ada rasa manis sikit, ada rasa berangin sikit kan. Itu kita telan tidak membatalkan puasa sebab itu sekadar kesan sahaja. Kalau kita telan ubat gigi, buruh gigi, itu batal. Sebab tu zat. Jadi wadhabitul mufattir usulu ainin wa in qallat, sekalipun ain tu sikit. Sekalipun ain tu tak dimakan. Sikit walaupun satu bijan batal puasa. Tak, walaupun tak dimakan. Contoh dia makan pasir, dia makan batu, batal puasa. Min manfadhi maftuh. Jadi sampainya zat, sekalipun zat tu sikit, sekalipun ain tu sikit, melalui rongga yang terbuka. Yang saya sebut tadi, semua lubang badan kita semua dianggap sebagai rongga, dianggap sebagai lubang yang terbuka. Dianggap sebagai lubang yang terbuka melainkan mata. Boleh? Mata, kalau kita pakai air mur, rasa pahit sini tak batal dalam mazhab Syafi'i. Tapi selain daripada tu, ubat telinga, ubat hidung, kalau sampai tu khaysyum apa semua, itu perkara membatalkan puasa sikit.
Boleh? Jadi bila kita sebut mesti masuk melalui manfaz maftuh, maka kalau kita berendam dalam air, kemudian kita rasa sejuk, itu sebab air masuk melalui liang roma, itu tak batal. Sebab apa? Dia masuk bukan melalui lubang yang jelas terbuka, sudut uruf. Faham betul? Ataupun kita letak ubat, lepas tu rasa lega, tak dilengah sebab ubat tu masuk dalam, tak batal sebab masuk melalui manfaz yang ghairu maftuh ataupun maftuh tapi tidak iktibar oleh uruf fuqaha. Nah. Wa dhabitul mufattiri wusul 'ainin wa in qalat min manfaz maftuh ila jawf. Jadi dhabit pembatal puasa ialah mesti sampai zat, sekalipun zat tu sikit, melalui lubang yang terbuka secara jelas di sisi uruf ila jawf, ke dalam jawf. Sekalipun jawf itu tidak ada kekuatan mengubah makanan atau ubat menjadi vitamin ataupun mengubah benda-benda yang tak elok tu menjadi tai. Sekalipun begitu, dia kalau perut dia ada kekuatan tu, otak dia ada kekuatan tu. Tapi macam batin dada perempuan, puting susu perempuan tu kan ada lubang kan masuk ke dalam yang budak baby isap tu lah. Dalam tu tidak ada kekuatan power untuk ubah makanan ke ubah vitamin ke jadi ubah makanan, ubah ubat jadi vitamin ke jadi najis ke, tak ada kekuatan. Sekalipun begitu, bila masuk ke dalam batin tersebut, kita sebut batal puasa. Boleh? Jadi batin buah dada perempuan tu, begitu juga ihlil ni lubang kencing tu. Dia kalau masuk ubat ikut lubang kencing, lelaki ke perempuan ke batal. Macam tu. Nah, cuma saya sebut sini mukhu as-saq, yang tu bukan jawf. Lutut kita ni, kita punya betih kita ni, dalam tu ada tulang. Dalam tulang tu ada kosong tak? Kita panggil, dalam tu ada sumsum, betul tak? Sumsum tu kalau kita buang, dia jadi kosong. Jadi zahirnya itu jawf, tapi saya sebut itu bukan jawf. Itu bukan jawf. Jadi kalau kita cocok sesuatu, masuk ke dalam tempat sumsum tu, ubat tu masuk ke tempat sumsum, maknanya dia melepasi Allahumma kulit, kemudian melepasi juga daging, melepasi juga tulang dan masuk ke dalam tempat sumsum tu, tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam, masalahnya dia khilaf ataupun tidak. Yang pernah saya belajar, Allahu a'lam, saya sebut tak batal, khair insya-Allah. Okey, jadi wadhabitul mufattir itu satu, yang kedua al-jima', itu juga pembatal tu, jima' siang Ramadan. Wal inzal, keluar air mani. An mubasyarah, mubasyarah tadilah sentuh kulit ke kulit. Kalau berlapik maka tidak batal sekalipun keluar air mani, tapi dengan syarat tidak ada niat nak keluar air mani. Kalau ada niat nak keluar air mani, itu onani, keluar air mani sungguh, batal puasa kawan tu. Boleh? Juga tak membatalkan puasa kalau mahram. Kalau kita sentuh mahram kita, salah dengan kakak ke, mak kita, tak. Niatnya nak syafaqah. Syafaqah ni sebab kasih lah. Tapi lepas sentuh tu rasa karen lagu tu, keluar air mani, tak batal. Tak batal. Au istimna'in, ataupun dhabit lain bagi apa? Wal inzal lah tu. Wal inzal, dia keluar air mani disebabkan mubasyarah ataupun disebabkan istimna'. Istimna' ni apa? Onani tak. Itu juga membatalkan puasa. Dengan syarat, apa dengan syarat? Aliman bitahrim, dia tahu hukum haram, zakiran lisam, dia sedar, dia buat perkara tu, dia sedar hari tu ialah siang Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Boleh? InsyaAllah nanti kita sambung wa yalzamu li ifsadis shaum fi Ramadan bil jima' man qada al kafaratu wa yaitu taqabatin ila akhirih. Ada soalan? Laju sikit hari ni. Nak habis banyak. Tapi tak banyak juga habis. Kesimpulan tahap. Dia kahak ni gini. Kalau dia keluar ke bahagian zahir ni lidah kita. Lepas makhraj bagi kha. Dan kita mampu buang. Tapi tak buang. Tak. Mana kahak tu duduk lidah lah. Sengaja telan. Batal puasa. Ataupun tak sengaja telan. Tapi tadi kita mampu buang. Tadi kita mampu buang, tak buang. Tak. Tadi kita mampu buang, tak buang. Tertelan, batal juga. Sebab apa?
Sebab tadi kamu buang, kamu tak buang. Kemudian tertelan. Dalam masa yang sama dia dah sampai kepada hadul zahir, kawasan zahir, maka batal puasa. Tapi kalau duduk dalam batin lagi, duduk kat kohok ni, ataupun daripada otak sampai ke kohok, itu tak batal puasa. Kita sedut daripada hidung ni, Allah Alam lah, aturan dia macam mana, terus sampai ke kohok. Mana daripada dalam ke dalam, itu tak batal. Boleh? Ataupun dia gerak sendiri, sampai ke bahagian zahir dah. Cuba kita tak nak kontrol, mungkin zahir yang agak dalam lah. Dalam tu kita tak boleh nak kontrol, tertelan, itu mesti tak batal. Kalau kita syak, kohok tadi dah sampai hadul zahir ataupun hadul batin, kita tertelan juga tak batal. Sebab asal hukum puasa itu sah. Jadi kita tidak membatalkan dengan perkara yang syak, wasangka. Nak batalkan puasa mesti kita yakin perkara itu membatalkan. Duduk main syak. Daripada kohok tu daripada kawasan zahir ke batin, maka perkara itu tidak membatalkan puasa. Ya Allah. Nak beli kat Mesir kita ni. Tapi Syekh banyak nakal kat sini. Dia syarahan lebih kepada nakal. Nakal daripada majmuk, nakal daripada kitab tu, kitab ni daripada Musyarah Karim. Tapi nak beli-beli tak ada masalah. Ada lagi syarah yang luas sikit, Fathul Ilahil Malik. Ini Fathul Al-Wahabil Malik. Satu lagi Fathul Ilahil Malik. Sekarang siapa tak ingat anak? Anak ada kita tu. Dan buka pun. Ustaz, bagaimana jika satu orang jimak sebelum subuh lalu berhenti sebelum subuh tapi selepas azan diizah? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab inzal tu berpunca daripada perkara halal. Islam bagi tak bersetubuh pada malam Ramadan? Boleh. Jadi bersetubuh. Nak azan sangat dah, dia pun cabut. Daripada kemaluan isteri dia. Tapi dah cabut dalam keadaan dah climax. Terkeluar lah, mana boleh tahan kawan tu, mana boleh ikatkan tali. Faham dah? Paklum tu. Keluar air mani tak batal. Sebab berpunca daripada perkara yang dihalalkan. Tapi kalau keluar berpunca daripada perkara yang haram, itu batal. Contoh istimna'. Faham tak? Sengaja orang ni itu batal. Allah Allah. Ada soalan lain? Satu soalan, dua soalan. Ya Allah. Ada soalan lah. Allah. Kitab ni kalau tak mampu beli PDF pun tak apa dah. Dia yang penting baca tu, sebenarnya belajar tu. Kita kumpul kitab yang kita belajar dulu. Utamakan kitab yang kita belajar dulu. Macam mana umur kita hanya baca dok kot. Tapi surahnya ada lah. Kalau nak baca tu ada. Ada dah soalan? Barakallahu fikum, insyaAllah. Kitab. Nak beli kitab yang kita belajar dan syarah dia. Contoh kita belajar Umdatus Salik, beli Umdatus Salik. Syarah dia Anwarul Masalik, beli dua syarah. Kita belajar Matan Abi Syuja', beli Fathul Qari sekali. Di samping Abi Syuja'. Gitu cara nak beli kitab. Dan beli tu ikut kadar diri ya. Kadar diri pada sudut kemampuan membaca kitab-kitab. Yang kedua ialah kemampuan duit. Ada duit banyak beli ya, semua benda kitab pun tak orang rumah simpan. Tapi kalau tak ada kitab, tak ada pitih, beli yang keperluan betul lah. Boleh? Ustaz Akhir ada soalan kan? Sila. Ada Ustaz. Berkenaan dengan kitab tadi kan Ustaz. Kitab antara Fathul Ilah Al-Malik dengan Fathul Al-Wahhab Al-Malik. Mana satu yang Ustaz nampak lagi okey lah untuk beli, untuk rujukan Ustaz? Mana Fathul Wahhab ni anda pernah baca? Kadang jadi pening. Sebab Syekh nakal. Syekh bukan syarah macam biasa orang syarah. Walaupun ada lah fawaid, tak sunyi daripada fawaid. Lepas tu Fathul Ilahil Malik tu pula anak tak pernah buka secara tu. Yang anda baca ni, Anwarul Masalik ni, tak ada masa nak rujuk. Tapi kalau kitab tu nak beli aksa lagi kot Fathul Ilahil Malik kot.
Sebab tu yang turah betul, disyarah betul lah. Macam Syekh Taha ni dia nakal. Boleh? Dan kat anak ni Anwar Masalik cetakan nama, cetakan tulisannya. Ni berapa ringgit ni. PDF pun keluar yang ni juga PDF pun. Ini lagi mudah lah, ringkas. Allah A'lam. InsyaAllah bertemu lagi pada sesi akan datang pada minggu depan lah insyaAllah. Semuanya bermula daripada 7 sampai 18 saya tak ada. Kalau tak sampai habis tu kita sambung lepas tu. Saya pergi umrah, jadi mohon doa lah insyaAllah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama doa insyaAllah. Barakallahu.